standby next week. Saya rasa most probably next week kita akan ada UPS 2. So sekarang tengok chapter 9. Chapter 9 adalah simple harmonic motion, di mana simple harmonic motion adalah exactly sama dengan eksperimen 5 yang awak dah cuba buat di rumah. Di mana pergerakan dia adalah saya panggil sebagai pergerakan pimai-pimai tangtu sebab dia hanya gerak pada lokasi yang sama. So SHM, masa yang awak buat tu, masa yang awak buat eksperimen 5 tu, awak guna string, awak guna tali. Tapi ada lagi satu simple harmonic motion, kalau tengok pada skrin itu, dia tak guna tali, dia guna spring. So, dalam silibus kita, simple harmonic motion kita fokus kepada dua benda, iaitu pergerakan simple harmonic motion ataupun pimai-pimai tangtu sama ada swing up and down ataupun swing left and right. Ada dua nahawak, up and down atau left and right. Yang saya tunjuk sekarang adalah up and down. Yang awak buat eksperimen 5 hari itu adalah pergerakan left and right. Di mana both ini adalah pergerakan dalam simple harmonic motion, which is bila kita sebut simple harmonic motion, dia adalah periodic motion without loss of energy. Without loss of energy means that kita consider sistem kita tidak ada air resistance, tidak ada surface friction. Tapi masa awak buat eksperimen di rumah, air resistance confirm ada, surface frictions pun mungkin ada. That's why experimental value G yang awak dapat semasa awak buat eksperimen di rumah, awak tak dapat nilai 9.81 sebab ada gangguan daripada surrounding menyebabkan awak punya simple harmonic motion berlaku loss of energy. So, eksperimen tidak sama dengan teori kerana berlaku loss of energy. That's why awak takkan dapatlah, tapi mungkin ada seorang dua pelajar yang dapat sama dengan teori mungkin. Okay, so ingatlah simple harmonic motion ada dua, sama ada spring atau string, tali atau spring, dan pergerakan dia ada juga dua, sama ada atas bawah atau kiri kanan. So setakat ni dapat kot gambaran untuk simple harmonic motion. Dapat kan? Alamak, tiba-tiba skrin hilang. Sekejap ya awak. Skrin nampak hitam kan? Betul tak? Ya, Madam. So, saya on laptop untuk check saya punya presentation, tiba-tiba hitam. Okay, so sekarang awak dapat gambaran kan pergerakan untuk simple harmonic motion kan. So dalam SHM awak kena tahu dia punya definition. So definition untuk SHM adalah periodic motion without loss of energy. Periodic motion without loss of energy. So ini adalah definition dia lah. Periodic motion without loss of energy. So this one will be come out in UPS. So kalau keluar, dia akan keluar dalam UPS 3. So simple harmonic motion is defined as periodic motion without loss of energy. Dan di sini dia kata acceleration proportional to displacement from equilibrium, which is this point saya akan terang dengan menggunakan diagram. Persamaan ini juga saya akan cuba terangkan daripada diagram yang saya akan guna. So, yang ni saya tak akan fokus lagi. So, SHM, seperti yang saya kata tadi, kita ada dua. Sama ada sistem itu menggunakan oscillation spring atau string. Silibus kita hanya fokus pada spring dan juga string. Okay. Dan SHM ada dua. Okay. Sama ada pergerakan up and down ataupun pergerakan left and right. So ada dua case di sini, di mana atas bawah atau kiri kanan. Okay. So sekarang saya
Tiba-tiba hilang. Imagine kita ada satu spring dan ada satu objek attach pada spring, di mana sekarang spring berada dalam keadaan equilibrium. Tidak dimampatkan, tidak diregangkan. Bermakna sekarang spring in equilibrium. So when spring in equilibrium, so dia masih belum ada sebarang displacement. So this condition kita anggap bahawa X adalah sama dengan kosong, bermakna blok berwarna biru itu masih berada dalam equilibrium position, which is spring in equilibrium state. Dia belum berlaku regangan atau mampatan. No extension or compressions for this case. So, bila saya tarik ke sebelah kanan, bila saya tarik dia ke sebelah kanan, saya akan menyebabkan spring ini berlaku expand. Okay? Sekarang spring sudah berlaku expand. Di mana dia sudah berlaku jarak expansion di sini. Maka sekarang apa kata saya lepaskan spring ini? Saya lepaskan spring. So bila saya lepaskan spring ini akan berlaku ayunan. Dia akan patah balik. So condition pertama saya tarik. So end up kita tahu bahawa spring ini confirm akan return balik dan dia tak akan return equilibrium tahu. Dia akan berlaku mampatan di sini. So dia akan berlaku compression di sini. So dia akan berlaku compression di sini. Dan bila compress, dia still akan patah balik dan benda ni akan berulang-ulang sampailah benda tu stop. Tapi secara teori dia tak akan stop. Sebab dia adalah periodic motion without loss of energy. Tapi secara teori, itu secara teori. Tapi secara eksperimen, dia akan stop lah. So, bila kita tarik dia ke kanan, so this X adalah maximum. So, X maximum kita panggil sebagai maximum displacement, which is maximum displacement. Terms yang kita akan guna pakai adalah sebenarnya amplitude A. So kalau soalan dia sebut sebagai maximum displacement, so this maximum displacement is actually referring to amplitude A. Dan kes ini disebabkan saya tarik dia ke kanan, so this value will be in positive direction. Okay, dan dia akan berlaku mampatan sehingga juga mencapai kepada maximum displacement, tapi this one pada arah ke kiri. So this one X maximum, tapi nilai dia adalah negative A. Kenapa negative A? Kerana dia adalah maximum displacement pada arah ke kiri, di mana kita menganggap ke kiri sebagai arah negatif. So kalau saya illustrate dalam bentuk straight line, jika spring itu tidak berlaku sebarang compressions atau extension, so object will be located at the equilibrium positions X equivalent to 0, which is equilibrium positions will be located exactly at the middle, pada kedudukan center, titik tengah. So bila kita expand dia kepada satu maximum displacement, this X max kita panggil dia sebagai amplitude in positive direction. Bila kita lepaskan spring ini, dia ada satu sifat seperti kita lah, kita sentiasa nak balik kepada equilibrium position. So bila kita tarik ke kanan, perasan tak spring itu akan patah balik ke kiri. So, when you push the spring to the right, automatically this spring will be returned back to the left. Kenapa? Sebab adanya satu force yang kita panggil sebagai restoring force yang ada pada spring.
restoring force yang ada spring. Begitu juga bila awak tarik dia ke sebelah kiri. Still spring ini akan cuba patah balik ke equilibrium. So, in conclusion, whatever direction dia bergerak, spring itu sentiasa cuba untuk balik kepada kedudukan equilibrium. Kenapa dia nak return back? Sebab spring itu contain satu force yang kita panggil sebagai restoring force, which is this restoring force tend to bring back the spring to equilibrium position. Tapi disebabkan dia bergerak, dia still akan terlajak ke kiri ataupun ke kanan. So, ada beberapa term sekarang yang awak kena tahu. Dekat tengah-tengah adalah equilibrium position, di mana equilibrium position displacement x adalah bersamaan kosong. Kalau objek bergerak ke kanan, bermakna ke kanan ini adalah kita panggil sebagai positive displacement, dan pada kedudukan maksimum, x adalah maksimum di mana this location adalah sebenarnya amplitude for the simple harmonic motion. Then, benda ni juga berlaku pada section di sini. Sini juga adalah x maximum tapi pada arah negatif. So, bahagian kanan x adalah positif, bahagian kiri x adalah negatif disebabkan dia bergerak pada two direction. So, kita akan ada positive direction dengan negative direction. So, kita sentiasa refer pada paksi X dan paksi Y. Kita akan ambil ke kanan dan ke atas sebagai arah positif, ke kanan dan ke atas sebagai positif, bawah dan kiri sebagai arah negatif. So, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya kat saya baru perkenalkan equilibrium, maximum displacement ataupun kita panggil sebagai amplitude. Ada soalan nak tanya apa-apa kat saya? Setakat ini. Macam lama pula saya guna briefing. Ada apa nak tanya setakat ni? Macam tak ada apa lagi ni? Okay. Tak ada apa nak? Okay. Disebabkan restoring force dia sentiasa menuju ke center. Restoring force always directed to the center. Okay. It means that, sekejap lah. It means that daripada hukum Newton kedua, F equivalent to MA. So kalau restoring force awak ke kiri, maka A juga ke kiri. Kalau force ke kanan, A juga ke kanan. So tengok pada section side sini. Saya buat side sini lah. Tengok pada side sini dulu. Okay. Awak tengok sini. Bila nilai X adalah positif, A kita directed ke kiri. So, A kita bernilai negatif. Pada bahagian X bahagian negatif pula, A kita adalah ke kanan. So, A kita bernilai positif. That's why finally kita dapat rumus A proportional to X but acting in negative direction. So A dengan X proportional, tapi kalau A positif, X negatif. Kalau A negatif, X positif and vice versa. So this one bila simplified, kita akan dapat rumus untuk A adalah negative omega square X. A sama dengan negatif omega square X, which is kalau keluar dalam UPS, awak kena beritahu force always directed to equilibrium. Force in spring or string always directed to equilibrium. Bermakna secara automatik A kita juga sentiasa directed to equilibrium. Setakat ni ada apa-apa nak tanya soalan kat saya? Setakat ni ada beberapa terms yang awak kena tahu dah. So kalau X sama kosong, bermakna objek kita berada pada equilibrium position. X maximum adalah sebenarnya bersamaan dengan amplitude A. Okay. Then kita tahu F restoring force always directed
to the center ataupun kita panggil sebagai equilibrium position, maka A proportional to negative X, A sama dengan negatif omega square X. So ini adalah basics yang awak perlu tahu untuk bahagian yang pertama. Setakat ni ada apa-apa nak tanya kat saya? Saya nak masuk bahagian kritikal dah ni. Ada tak? Tak ada. Mesti saya cek sekurangnya ni. 20 minit berlalu. Ada mana? Okey. Yang ni tolong follow betul-betul yang ni. Sebab yang ni adalah bahagian yang kita akan tanya banyak dalam exam. So sekarang saya ambil pergerakan paling senang. Saya ambil pergerakan paling senang iaitu pergerakan daripada equilibrium bergerak ke kanan. Bermakna ini dia berada graf sinusoidal. Dia akan menghasilkan graf sinusoidal. So, saya sketch graf kat ni siap-siap. Okay. So, starting kita adalah pada equilibrium position. So, lokasi sekarang adalah pada equilibrium position. Objek bergerak ke kanan. Objek bergerak ke kanan sehingga mencapai maximum displacement ataupun kita panggil sebagai amplitude A. So, dia akan bergerak sampai amplitude A. So, label sebagai A. Kita tahu bahawa bila dia sampai ni sahaja, dia akan patah balik ke equilibrium position. So, dia akan patah balik ke equilibrium position. Alamak, graf ni patut jadi bulat. Jadi gambar ni. Okey. Dan kita tahu dia akan terus bergerak ke arah negatif sehingga mencapai maximum displacement ataupun amplitude pada arah negatif. So, graf akan turun ke bawah sehingga mencapai negatif A. Dan finally, dia akan patah balik ke equilibrium position. So, finally return back to equilibrium position. Time taken for the object to return back to initial position, kita panggil sebagai period T. Okay? Daripada awal patah balik, kita akan panggil sebagai T. So, finally ini adalah nilai T. Maka ikan ada X dalam cm, T dalam second. X sama ada dalam cm, dalam m, dalam mm. Tolong tengok soalan sebab simple harmonic motion, pergerakan dia hanya melibatkan amplitude yang kecil. Kalau amplitude yang besar, dia akan menyebabkan kehilangan tenaga. That's why kalau dalam soalan nanti awak akan nampak amplitude dia hanya melibatkan dalam unit cm ataupun mm sahaja. Sebab dia hanya refer pada small amplitude. Okay, ini adalah case bila soalan kita punya motions kita starting from equilibrium. Macam mana kalau kita punya motion, dia start daripada X sama dengan A pada T kosong. Apa akan jadi kalau pada T kosong, dia start daripada amplitude. Agak-agak graf kita akan bermula pada position mana sekarang? Graf kita akan mula dari mana sekarang? Ya, graf yang pertama dia bermula pada equilibrium. Graf kedua dia mula pada amplitude. So sekarang dia mula kat mana ni? Kat atas kan? Betul tak? Atas. Okey, kat atas. Okey. So pada T kosong dia berada di atas. Dan kita tahu bahawa dalam SHM objek kita sentiasa nak berusaha balik ke equilibrium. So dia akan patah balik ke equilibrium. Jadi graf kita akan jadi turun ke bawah. Balik ke X sama dengan kosong. Then dia akan bergerak ke X sama dengan negatif A. So dia akan gerak terus ke negatif A. Dan finally dia akan gerak ke kanan balik ke
kosong. Dan finally dia patah balik kepada initial position di sini. So, time taken for one complete oscillation kita panggil sebagai period T. Starting from positive amplitude, return back to positive amplitude. So, time taken for one complete oscillation, okay, time taken for one complete oscillation kita panggil sebagai period T. So perasan tak? Setiap condition, kedudukan yang berbeza akan menghasilkan graf yang berbeza. So kalau condition yang pertama, dia akan menghasilkan graf fungsi sin. So equation dia akan menjadi X sama dengan A sin omega T. Tapi graf yang kedua, dia bermula pada positif amplitude. Graf kita akan menjadi X sama dengan A cos omega T. Jadi keep in mind, rumus atau graf kita memang tak boleh hafal. Kenapa tak boleh hafal? Sebab kita kena tahu condition kita punya SHM itu bermula daripada titik mana dan bergerak ke mana. So sekarang kita dah ada kes yang pertama, bermula equilibrium, bergerak ke kanan. Yang ni adalah rajah pertama, mula equilibrium, gerak ke kanan. Rajah kedua, start daripada X maksimum, nilai positif. Saya tunjuk lagi satu kes. Okay. So sekarang masuk kes ketiga. Bermula daripada X kosong, T kosong. Tapi sekarang dia bergerak ke X sama dengan negatif A. So, agak-agak graf kita jadi graf apa sekarang? Dia pergi mana ni? Dia gerak ke arah negatif kan? Ke bawah. So, ke bawah bermakna yang ni graf kita automatically akan jadi macam ni lah. So, bila graf macam ni, siapa ni? Itu matematik. Sign. Sign ada dua tau, positive sign dengan negative sign. Negative sign. Kalau negative sign bermakna, kalau kes ketiga ini, dia bermula daripada equilibrium tapi dia bergerak ke kiri terlebih dahulu. Graf kita sekarang akan menjadi X equivalent to negative A sin omega T, which is sekarang kalau dalam exam saya akan ditolak markah. Cuba identify apa kesalahan saya. Saya confirm saya kena tolak markah ni. Confirm saya kena tolak markah kalau saya jawab. Tak label. Tak label satu hal. Ada masalah kritikal yang besar ni. Tak sama. Saiz tak sama. So keep in mind walaupun kita sketch, secara mata kasar kita kena pastikan rajah kita tu agak pandailah saya salah lukis. Kita kena pastikan bahawa diagram kita ini secara mata kasar dia nampak saiz dia seakan sama. So labelkan cm, t second, so ada masa t di sini. So lebih kurang macam itulah. Badan kat atas ni adalah A. Oh, ini adalah kes ketiga. Ada satu kes lagi. Kes 4. Di mana kes 4? Tadi X sama kosong. Pada T kosong, X berada pada negatif A dan dia bergerak ke arah equilibrium. So agak-agak sekarang graf kita jadi macam mana sekarang? Graf kita jadi graf apa ni? Bermula dari mana sekarang? Graf kita bermula daripada X sama negatif A kan? So ini akan jadi negatif A. Ini initial position. Kita tahu dah graf kita adalah sinusoidal. So dia akan naik dan turun. Kalau boleh bila kita sketch, kita buat lebih daripada satu oscillation.
kita buat lebih daripada satu oscillation. Okay nak? So ini akan jadi A sama dengan, ampun salah tulis, bukan A. So graf ini akan menjadi X sama dengan negatif A cos omega T. So bila awak tengok sekarang, graf kita berbeza-beza. Bila graf kita berbeza, bermakna rumus untuk SHM juga akan berbeza-beza. So, dapat gambaran SHM? SHM adalah periodic motion, pergerakan dimai-dimai, sama ada naik turun atau kiri kanan. Tapi tempat permulaan dia boleh jadi pelbagai lokasi. That's why kita ada sampai 4 case. Case 1, equilibrium, gerak ke kanan. Case 2 pada positive amplitude. Case 3 daripada equilibrium tapi bergerak ke kiri. Case 4 daripada negative amplitude, which is different case will produce different graph, different equation. So dapat idea sekarang? Dapat idea? Dapat idea tak? Dapat madam. Okay. So take note nah. Jangan hafal sebab kita memang tak boleh hafal. Kenapa tak boleh hafal? Sebab setiap soalan akan base pada kes yang berbeza-beza. Kalau soalan itu tidak bagi tahu kat kita dia start dari mana, bermakna paling senang kita anggap sahaja dia bermula daripada equilibrium position. So, ingat lagi sekali, kalau soalan tidak menyebut di mana titik permulaan kita punya objek, means that kita boleh buat assumption bahawa objek kita bermula daripada equilibrium. Okay, so sekarang kita dah nampak idea untuk few cases, which is different cases produce different graph, produce different equation. So sekarang saya guna, dan satu lagi benda nak beritahu. Dalam buku nanti, jangan terkejut dah kalau nampak macam ni. Dia buat macam ni. Sekejap. Sin omega T plus pi over 2. Pi over 2 dalam radian adalah sebenarnya bersamaan dengan 90 darjah. Kalau kita bahagikan kepada subsection, pergerakan ini adalah 90 darjah, 90 darjah, 90, 90. Bermakna kalau sin omega T plus pi over 2, bermakna sin omega T tang ni plus pi over 2 bermakna plus pi over 2 adalah dia bermula pada X sama dengan positif A. Plus lah. Kita tahu sin omega T adalah pada equilibrium. Tapi persamaan kita ada plus pi over 2. Plus pi over 2 bermakna dia ke hadapan sebanyak pi over 2 ataupun 90 darjah. Means that titik initial dia berada pada positif A. Jadi sebenarnya sin omega T plus pi over 2, hukum matematik, this one adalah sebenarnya sama dengan cos omega T. Kalau tak yakin, boleh refer pensyarah matematik awak. So ingat, jangan keliru sebab kadang-kadang soalan dia bagi dalam sebutan plus ataupun minus pi over 2. Tapi sebenarnya benda tu adalah dalam fungsi cos. Begitu juga kalau equations dia bagi sin omega T, tapi sekarang minus pi over 2. So kalau minus pi over 2, dia adalah ke belakang sebanyak 90 darjah. So this one adalah sebenarnya negative cos omega T. Negative cos omega T. So sekarang awak juga kena tahu relation antara sin dengan cos. Tapi biasanya saya tak prefer bagi pelajar tulis dalam sebutan sin omega T plus pi over 2. Saya prefer pelajar terus tulis dalam cos omega T sebab benda tu lebih mudah. Okay nak? Benda tu lebih mudah setakat ni. Yang ni kalau tak apa clear ni boleh tanya cikgu matematik awak. Okay. Saya ambil case yang paling simple. Di mana case ini saya akan terbitkan persamaan untuk velocity. Saya akan gunakan persamaan ini untuk terbitkan velocity di mana yang ni akan
pening sikit ni. Okay. Saya ambil case paling basic lah awak. Saya ambil case paling basic. Yang ni sila fokus dah yang ni. Sebab yang ni akan guna dalam latihan nanti. So I'm taking the most basic condition, which is I'm taking object start from x equivalent to 0, which means that object start from equilibrium positions and then object moving to the right until reach the maximum displacement, or we call as amplitude A, and then this oscillation will be continue moving left right. Maka bila dia complete satu oscillation sahaja, bermakna dia akan menjadi macam ni lah. So dia akan ada, ini adalah pergerakan yang pertama, ini akan jadi pergerakan yang kedua, this one pergerakan ketiga, dan pergerakan keempat. Akan ulang balik pergerakan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka akhirnya kita akan dapatlah satu straight line di sini. Di mana kat tengah-tengah ni adalah X sama kosong. Pada penghujung sini X adalah sama dengan A. This side X sama dengan negatif A. Di mana dia start daripada equilibrium bergerak ke kanan. So graf yang kita akan dapat adalah, saya ambil X dalam cm lah. X in cm, T in second, start from equilibrium. Lukisan mesti sekurang-kurangnya satu oscillation. Lebih tak apa, jangan kurang. So ada label, okay? So soalan akan tanya, what is amplitude? So amplitude is the maximum displacement. And then soalan juga mungkin akan minta kita tentukan nilai T, which is T adalah time taken for one complete oscillation. Selepas kita dapat period T, kita boleh cari frekuensi F, di mana F adalah 1 bahagikan dengan T, unit dalam Hertz, di mana frekuensi adalah number of complete cycle in 1 second. So bila melibatkan pergerakan, bermakna dia ada angular velocity. So dia akan ada angular velocity di mana omega sama dengan 2 pi divide by T ataupun 2 pi F unit dalam radian per second. So sekarang dapat idea kat sini, saya akan guna lagi sekarang. Okay. Saya lukis balik sekarang graf kita. Saya tak label semua dah. Saya tak label dah semua. So from this graph, equation for X will be A sin omega T. A will be equivalent to X will be equivalent to A sin omega T. So ini adalah X pada masa T. X pada masa T. Kalau persamaan bagi kat kita X sama dengan 8 sin 2 pi T. Kalau ini data diberikan, jika dia tulis X in cm, T in second. Kalau soalan minta kita tentukan amplitude, maka buat comparison equation. X kita maksimum ataupun amplitude kita adalah pada kedudukan 8 cm. Soalan juga mungkin minta kita tentukan nilai angular frequency. So, angular frequency dan angular velocity adalah benda yang sama. So, daripada equation, omega adalah bersama dengan 2 pi unit dalam radian per second. Kalau soalan minta kita tentukan period T, maka kita tahu omega sama dengan 2 pi divide by T, di mana omega kita bersama dengan 2 pi. Omega kita bersama dengan 2 pi. So, simplify T kita akan dapat bersama dengan 1 second. And then, F adalah 1 divide by T. So, 1 divide by 1, kita akan dapat frekuensi sama dengan 1.
So, daripada info yang kita dapat, kita boleh label X in cm, 8 di atas, negatif 8 di bawah. Saya terlajak label. Tak sama label. Negatif 8 di bawah dan pastikan label di sini 1 second. Ini adalah cara untuk kita transferkan maklumat yang diberikan, keluarkan maklumat dan kita boleh transfer kepada graf. So di sini, ini add-on pun boleh labelkan sebagai 0.5. So setakat ini ada apa-apa nak tanya kat saya untuk kes ini? Ini antara soalan favourite ni. Ada soalan favourite minta buat cari amplitude, cari angular frequency, cari period T, cari F dan sketch graph. Di mana graf ini adalah graf fungsi sine. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ini antara soalan favourite yang rajin ditanya. Ada apa-apa nak tanya saya sekarang? Ada apa-apa nak tanya? Sambil handphone ni apa? Tak ada ke? Ke senang sangat ni? Tak ada? Kan saya cakap seorang dah hampa. Okey, simple lagi kan? So sekarang kita dah siap. Rumus tadi X sekejap. X sama dengan 8 sin 2 pi T. Okey. Ada displacement, benda tu bergerak, confirm ada velocity. Di mana kita tahu V adalah dx divide by dt. So sekarang perasan tak kita kena buat apa terhadap rumus ni? Kita kena buat apa ni? Kita over integrate ke differentiate ni awak. Kita kena buat differentiation, betul tak? Recall balik Ustaz matematik hampa, differentiate sign akan dapat nilai apa? Differentiate sign. Belajar tak dalam maths? Differentiate sign. Tahu tak? Differentiate sign akan dapat apa? Ha? Tak tahu ke? Tak tahu? Differentiate sign, kita akan dapat nilai positive cost. Differentiate sign, kita akan dapat nilai positive cost. Dan kita differentiatekan terhadap T. So nilai terhadap T ini kita akan bawa ke hadapan. Kita akan bawa dia ke hadapan. Bermakna terhadap T ini adalah nilai omega. Omega ini kita akan bawa dia ke hadapan. So differentiate sign akan dapat positive cos. Nilai terhadap T kita akan bawa ke hadapan. Jadi rumus kita akan menjadi V sama dengan 8 multiplikan dengan 2 pi. Differentiate sign kita akan dapat positive cos. Dan selepas itu salin balik sahaja rumus di bahagian belakang. So akhirnya kita dapatlah persamaan untuk V di mana akan menjadi 16 pi cos 2 pi T. Setakat ini ada apa-apa nak tanya kat saya? Macam mana saya differentiate untuk dapatkan velocity? Velocity adalah X bahagi T di mana X tadi dalam cm. X dalam cm. T dalam second. So dapat perasan tak kita akan dapat centimeter per second. So differentiatekan X terhadap T, kita akan dapat nilai velocity. Setakat ini dapat tak gambaran? Dapat, Madam. Okey. So sekarang graf, perasan tak velocity kita dalam fungsi apa sekarang? Dalam fungsi apa? Fungsi apa sekarang? Dalam function cos kan? So kalau kita buat comparison, nilai hadapan ini adalah Vmax, function cos ini adalah omega T. So kalau kita buat comparison, kita akan sebenarnya dapat nilai V maximum. Kita sebenarnya akan dapat nilai V maximum, which is from this equation, nilai V maximum
adalah bersamaan dengan 16 pi sentimeter per second. 16 pi sentimeter per second. Dan graf kita adalah dalam fungsi cos. Dalam fungsi cos. Jadi kalau saya kena sketch graf V dalam sentimeter per second terhadap di dalam second tak muat, graf kita akan menjadi dalam fungsi cos. Awak kena lukis sekurang-kurangnya satu complete oscillation, lebih tak apa tapi jangan kurang. Di mana sebelum ini kita dah kira period T bersama dengan 1. Jadi saya lebarkan 1 di sini. Maksimum adalah 16 pi di bahagian atas. Di bahagian bawah akan jadi negatif 16 pi. So kita akan dapat persamaan dan juga graf untuk velocity. Sekarang ambil kalkulator masing-masing, keluarkan kalkulator sekejap. Keluarkan kalkulator sekejap. Keluarkan kalkulator sekejap. Okey, saya minta awak cari V at T3 second. So, saya minta awak cari instantaneous velocity at T3 second. Which is, kalau saya gantikan, V akan sama dengan 16 pi cos 2 pi T pada 3 saat. Omega adalah dalam per second. Okay. So, omega T adalah dalam S. So, S ini di cancel off. Jadi sudut di sini, ini katakan sin sin omega T. Jadi sudut kita sekarang dalam mode radian. Dalam mode radian. Kalkulator awak sila tukar ke mode radian. Tukar function kalkulator awak ini ke mode radian terlebih dahulu sebelum buat kiraan. So sekarang tukar ke mode radian, ikut kalkulator masing-masing. Kalkulator warna kelabu cara lain, kalkulator warna hitam cara lain, tukar ke mode radian. Tekan kalkulator, carikan kat saya velocity pada 3 saat sekarang. Nanti beritahu jawapan kat saya, dapat berapa. Velocity at T3 second. Awak cari lah. Saya tunggu je. Saya tunggu untuk salin jawapan je. Kan saya kena kira sekali ni. You Allah kira. Saya malah nak kira lah pula. 150.9. Dua desimal cukup. Dua desimal cukup. Dua desimal. 50.8. 150.8 unit dalam sentimeter per second. Adakah semua mendapat nilai yang sama? Adakah semua mendapat nilai yang sama? Sama. Ya, Madam. Okay. Cuba mana take note dalam chapter 9, dalam chapter ini, alamak, tiba-tiba saya tutup sekejap. Dalam chapter ini, pandai-pandai saya tutup nota saya. Dalam chapter ini, tak kisahlah sama ada rumus yang atas ni pun, kalau rumus yang ni pun, kalau soalan minta cari X pada T6 second. Kalau rumus yang ni pun, kalau dia minta cari X at T6 second, awak juga kena tukar mode kalkulator awak ke dalam mode radian. Kenapa mode radian? Sebab omega T. Omega adalah dalam radian per second. T adalah dalam second. So second ini berlaku cancellation. Jadi nilai theta kita sekarang adalah dalam mode radian.
So calculator function mesti dalam mode radian. Then untuk velocity, selain daripada pada masa T, velocity juga boleh ditanya dalam positions X. Ada dua persamaan sekarang. Alamak halunya. Alamak, macam mana saya nak buat? Okay. So, macam mana simplification sini? Awak tolong refer pada nota kuliah. Saya percaya skill matematik awak memang tip-top. Di mana simplification ini, dia akan menghasilkan satu rumus. X pada position V pada position X. Di mana rumus dia, saya tulis bagi besar. V sama dengan plus minus omega. Salah tulis. Macam mana dapat persamaan ini? Saya minta awak refer dalam nota. So, V equivalent to plus minus omega A square minus X square. So, sekarang rumus V kita ada dua. Yang pertama tadi yang kita buat tadi, V sama dengan 16 pi cos 2 pi T. So sekarang velocity ada dua persamaan. Cuba identify SHM kita tadi kosong, amplitude 8 kan tadi? 8, negatif 8. Betul tak? Saya punya condition. Saya tengok kat atas balik Sat. Saya tengok rumus X Sat. Amplitude 8 kan kat situ kan? Amplitude 8 kan? Betul kan? Okay. Ya. Okay. So ini kita punya pergerakan. Tapi velocity ada dua persamaan. Di mana persamaan ini pelajar tak boleh salah guna. Tiba-tiba nampak ada message sekejap lah. Ada message pula. Tak tulis apa pun. Okay. So sekarang velocity ada dua equation. Equation hasil daripada differentiation tadi dalam sebutan T. Dan satu lagi adalah dalam sebutan X. Satu dalam sebutan T, satu dalam sebutan X. Satu T, satu X. So, apa yang membezakan sekarang adalah rumus yang pertama ini, rumus yang berwarna hitam itu adalah V at time T ataupun kita panggil sebagai instantaneous velocity. Yang merah ni pula kita panggil sebagai V at position X. Kenapa rumus dia ada plus dan minus? So sekarang katakan kita ambil velocity pada point B, di mana point B adalah somewhere di sini. Kenapa ada plus dan minus? Di mana point B katakan adalah pada kedudukan 4 cm. Kenapa ada simbol plus minus di hadapan? Ini adalah disebabkan pada position 4 cm itu kemungkinan adalah pada ketika objek, satu lagi adalah kemungkinan pada point B ini adalah ketika objek bergerak ke kiri iaitu pada arah negatif. That's why untuk satu position yang sama, tak kira kat mana-mana sekalipun, sama ada point C sekalipun, mungkin masa gerak ke kanan, mungkin juga masa gerak ke kiri. So at every position, object can be either moving to the left or moving to the right.
That's why rumus dia ada simbol plus minus dan jawapan akhir juga biarkan dalam simbol plus minus. Sebab setiap lokasi pergerakan dia mungkin ada ke kanan ataupun ke kiri. So, at point B, awak akan tulislah plus minus omega bersama dengan 2 pi. Amplitude adalah 8, jangan lupa square. Dia nak pada position 4 cm, so 4 square. Simplify jawapan akhir memang akan ada plus dan juga minus dalam sentimeter. So velocity, baca soalan betul-betul. Kalau dia minta velocity at position, maka rumus dia akan jadi V equivalent to plus minus omega set A square minus X square. Kalau soalan minta pada time, jadi kita kena guna rumus V at time T. So ada dua di sini. So setakat ini ada soalan apa-apa nak tanya kat saya? Setakat ini ada apa-apa nak tanya kat saya? Tak ada, madam. Okey. So sekarang V adalah bersama dengan 16 pi. Sekejap. Cos 2 pi T. Okey, saya tulis pula. V equivalent to 16 pi cos 2 pi T. Then, sebenarnya kita boleh teruskan mencari acceleration. Di mana acceleration adalah dv over dt. Velocity dalam sentimeter per second, t dalam second. Simplify akan dapat centimeter per second square. So differentiation terhadap velocity, kita sebenarnya dapat nilai acceleration A. So sekarang kita masukkan rumus kita 16 pi cos 2 pi t. So sekarang kita nak buat differentiation terhadap nilai cos. So differentiate cos, kita akan dapat negative sign. Differentiate cos, kita akan dapat negative sign dan nilai di hadapan T ini kita akan bawa ke hadapan. Jadi rumus untuk A akan menjadi 16 pi bawa 2 pi ke hadapan. Differentiate cos akan dapat negative sign. So sign negatif tulis di hadapan. Salin balik di sini. So simplify di sini. 16 darab 2 dapat apa? 32 kah? 32. So akan dapat negatif 32 pi square sin 2 pi t. So kita akan dapat persamaan untuk acceleration at time t. Kita dah dapat persamaan acceleration at time t. Setakat ini dapat idea cara untuk differentiate, dapatkan persamaan untuk acceleration. Dapat dah acceleration. Dan masa awal tadi, kita juga telah diperkenalkan A sama dengan negatif omega square X. So perasan tak? Acceleration A juga ada dua persamaan. Means that accelerations at positions X dan juga accelerations A at time T. Jadi baca soalan betul-betul, acceleration dia minta dalam X ataupun T. So sekarang comparekan dengan general equation. X sama dengan negatif A max sin omega T. So maximum, kalau dia minta magnitude A maximum, kalau soalan minta magnitude bermakna kita boleh abaikan tanda negatif sebab soalan minta magnitude. Jadi magnitude A max adalah 32 pi square centimeter per second square. Benda ni tak wajib dalam sentimeter. Mungkin juga boleh dalam meter, mungkin juga boleh dalam milimeter, di mana this one awak kena refer soalan yang diberikan kepada pelajar.
Okay, nah? Kalau soalan minta magnitude A max, maka dapatlah 32 pi square centimeter per second square kerana soalan saya nilai displacement adalah dalam sentimeter. Jadi saya continue sahaja dalam sentimeter. Dalam chapter ini tidak wajib tukar ke SI. Tapi kalau pelajar nak tukar ke SI, dibenarkan. Tapi bukan sesuatu yang wajib. So sekarang tengok pada persamaan. Pelajar boleh sketch graf dan graf kita graf apa awak? Tengok persamaan betul-betul. Graf fungsi sin. Sin ada positif ke negatif? Cuba tengok. Negatif. Negatif. Kalau sin negatif, graf kita pi arah mana? Naik atas atau bawah? Turun bawah. Jadi graf kita akan jadi turun bawah. Lukis sekurang-kurangnya satu. Nak lebih tak apa. At least satu lebih lagi bagus. Saya lukis tak simetri pula dah. Nampaklah masih simetri dah awak. So jangan lupa untuk tuliskan nilai maksimum pada arah positif, maksimum negatif. Dan daripada awal-awal tadi kita dah kira nilai period T adalah bersamaan dengan 1 second. So kita dah dapat graf. Okay, next. Kalau soalan minta kita cari accelerations A at time T 0.6 second. Rumus mana awak nak guna sekarang? Kalau soalan minta cari A pada time T 0.6 second. Rumus mana pelajar kena guna? Pelajar mesti guna dalam sebutan T dan pastikan mode calculator tukar ke radian. Okey. Dan recall balik masa awal-awal tadi, sebelah ini X positif, bergerak ke kanan, X kita adalah positif, maka masa gerak ke kiri X kita adalah negatif. Restoring force, spring kita memang sentiasa nak balik ke equilibrium. Hampa buatlah lagu mana pun, spring kita memang nak sentiasa balik ke equilibrium. So bila restoring force ke equilibrium, A kita juga directed to equilibrium. So this one akan jadi A pada negatif, this one akan jadi A pada arah positif. So sekarang kalau soalan minta cari acceleration pada position X sama dengan negatif 3 cm. Agak-agak awal A kita akan dapat nilai positif ke negatif? Displacement negatif. Your A will be object moving in negative. Yes. Bila buat calculation, A kita akan dapat nilai positif. So, conclusion sebenarnya saya nak yang benar saya nak agak hanya habis dah. So apa yang saya nak conclude sekarang, dalam soalan mungkin soalan berikan equations pada kita. Daripada equations ini kita kena keluarkan data. Daripada data yang kita perolehi, kita mungkin diminta untuk sketch graph. Atau kes yang kedua, soalan berikan graf kepada kita. Daripada graf ini, kita akan data. Daripada data, kita terbitkan equation pun boleh jadi. So, peringatan ketiga, bila buat calculation, mode calculator mesti tukar ke mode radian. Keempat, hati-hati dengan unit sebab kebiasaannya X kita mungkin diberikan dalam mm atau cm atau meter. Okey. Di mana
Kalau awak terbitkan persamaan, katakan awak tulis kat sini, X, ini persamaan suka-suka saya nah. Katakan tulis macam ni, X sama dengan sin 8 pi t katakan. Bila awak tulis persamaan, awak tak boleh tuliskan persamaan sebegini sahaja. Awak takkan dapat full mark. Awak takkan dapat full mark. Di mana bila awak dah berjaya tulis persamaan, di bahagian bawah itu awak kena bagi tahu kat pemeriksa X kita unit dalam apa. Kalau dalam cm, tuliskan dalam cm. Kalau T in second, tulis T in second. Wajib ada penerangan unit di bawah kita punya persamaan. Okey. Kalau soalan itu berikan persamaan A kepada kita, persamaan X kepada kita. Kalau soalan berikan persamaan X kepada kita. Jadi awak kena ingat bahawa awak kena differentiate untuk dapatkan persamaan V. Kalau soalan minta cari V. Kalau soalan minta cari A, awak kena buat differentiation lagi sekali untuk mendapatkan sebutan dalam A. Di mana take note, differentiate sign akan dapat positive cos, differentiate cos akan dapat negative sign. Di mana kedua-dua ini awak mesti boleh sketch graph. Okey. Yang bahagian ini adalah dalam sebutan T. Kemungkinan juga soalan minta dalam positions X, maka dia semua akan jadi plus minus omega A square minus X square. A pula akan jadi negatif omega square X. Okey. Ada lagi beberapa terms yang awak kena tahu. Kalau soalan sebut sebagai maximum displacement. Maximum displacement. So, kawan kena tahu maximum displacement ini adalah sebenarnya amplitude A. Amplitude A adalah lokasi objek akan berlaku turning. Turning balik. Kalau dia bergerak ke kanan, dia turning balik ke kiri. Amplitude A juga kita panggil sebagai turning point. Turning point. So ada beberapa terms yang pelajar kena alert di sini. So pelajar mesti tahu untuk keluarkan data daripada graf ataupun persamaan. Pelajar mesti belajar untuk differentiate. Kalau soalan berikan persamaan macam ni, okay, saya bagi satu contoh lagi, nak habis dah. Kalau soalan berikan dalam sebutan seperti ini, X sama dengan 4 sin 2 pi plus pi over 2. Jangan terkejut. Bahagian ini, keseluruhan ini, kita panggil dia sebagai phase. Yang ini pula, V ini bersamaan pi over 2 ini, kita panggil dia sebagai phase constant. Kita masih lagi konsep yang sama untuk hasilkan sebutan V dan juga A. Maka kes ini akan jadi V sama dengan dx divided by dt. Kita hanya bawa omega sahaja ke hadapan. Maka rumus akan jadi 4 multiplied by 2 pi. Differentiate sign akan dapat cos. Dan seterusnya hanya salin balik sahaja bahagian di dalam. So jangan terkejutlah kalau ada phase constant di belakang. Jangan terkejut bahawa kalau ada phase constant. Kita masih buat differentiation seperti biasa sahaja. So setakat ini ada apa-apa nak tanya? Untuk hari ni yang ni sahaja tu pun lama dah awak. Sejam lebih dah. Okay. Kalau awak dah dapat gambaran, saya tak akan target awak akan boleh buat semua tau. So kalau dapat gambaran, kejap. Saya minta pelajar untuk cuba tutorial nombor 3, 4, 1 dengan 2 tak boleh lagi. 1 dengan 2 tak boleh lagi nak awak. Bukan, sorry. 1 boleh. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Bermakna saya minta pelajar cuba soalan tutur 1, 3, 4,
5, 6, di mana bahagian tuturan ini adalah section yang saya sudah cover dalam masa sejam sekarang. So, mana-mana pelajar yang dah tak ada soalan boleh left dan jangan lupa key in Google Meet lagi, key in kedatangan lagi sekali. Yang nak tanya soalan boleh stay. Okey, terima kasih untuk hari ini. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Siapa soalan berarti Thank you, madam. sama. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Sama. Siapa ada soalan boleh tanya, siapa tak ada soalan boleh left. Untuk video petang sekejap lagi baru boleh upload Madam, Ya saya. madam tolong balik yang graph cost. Graph cost. Graph cost terus ke daripada awal ke? Macam mana? Daripada hasil differentiation ke daripada awal? Daripada awal. Daripada awal, okey. Kita tahu bahawa SHM kita ni titik permulaan dia boleh jadi pelbagai. Boleh jadi pelbagai sama ada boleh bermula daripada equilibrium, boleh bermula daripada maximum displacement, boleh bermula daripada displacement negatif macam-macam. So, katakan contoh kat sini, nama apa? Yang tanya saya nama apa? Atira ke? Ya, madam. Okey, Atira. So sekarang katakan kita tahu dah kat tengah-tengah kita adalah equilibrium position kan Atira kan? Tapi sekarang initial dia berada pada kedudukan X sama dengan positif A. Dia bermula daripada X sama dengan positif A. Jadi Atira, kalau Atira sketch graph, kita tahu dah graf kita A, negatif A. Ini adalah T dalam second. So sekarang Atira tengok initial positions kita pada T0. T0 kat sini Atira. Pada T0 objek kita bermula pada kedudukan apa tu? Amplitude kan Atira kan? Ya. Okey. Amplitude bermakna graf kita bermula di sini. Amplitude. Bila dia mula amplitude, perasan tak? SHM ni buat macam mana sekalipun objek tu nak balik ke titik equilibrium. Dia sentiasa nak patah balik ke equilibrium. So dia akan turn back equilibrium. Jadi graf kita akan turun kepada kedudukan X sama dengan kosong. Setakat ni dapat Tira? Faham tak Okey, setakat ni? dapatlah. Okey. Yang tu je, Then- madam. Saya tak tahu Ha? macam mana nak start tu. Saya Nak tahu faham tentang hal mana start. Okey. So Ah, Atira saya tengok faham. betul. Atira tengok betul. Kalau dia bermula daripada sini. Kalau dia bermula daripada sini. So dapat apa? Dia mula kat mana ni Tira? Dia memula pada kedudukan ke kiri. Duduk kiri. Jadi graf kita mula kat mana Tira? Tira ada ke Tira? Ada. Kat bawah kan? Dekat. Kan tak? Kat bawah Ya. kan? Jadi graf kita macam ni. So kalau yang ni, persamaan kita akan jadi X sama dengan A cos omega T sebab ini adalah graf cos. Tapi kalau yang ni pula akan menjadi negatif cos sebab graf kita sekarang adalah negatif cos. Okay, dapat gambaran sekarang. Dapat kan Tira kan? Kalau dia abang X sama dengan kosong, baru start dekat kosong tu. Betul-betul. Kosong pun Atira kena tengok juga. Kosong dia dah gerak pergi mana Atira? Sebab bermula kosong, Bawah tak. dia dah bergerak ke kanan atau ke kiri. Kalau dia bergerak ke arah positif A, graf dia akan ke atas. Kalau dia gerak ke arah negatif A, graf dia akan jadi ke bawah. So tak sama Tira. Kita kena Okey, madam. clear na Tira na? Okey, thank you, madam. Okay. Sama. Madam, Ya saya. tadi hak yang ada pi per 3 tu macam mana? Saya tak faham. Pi tu sebenarnya pi tu dia sengaja mengganggu persamaan kita je.
pi over 2 tu sebenarnya 90 darjah tau. Yang tanya saya sekarang nama apa, Asfar kah? Asfar. Okey Asfar. Sekarang kita kalau saya lukis macam ni sekarang. Sekejap nah. Alamak, mana tulisan saya ni? Okey, so sekarang okey. Katakan sekarang X sama kosong kat sini. X sama kosong kat tengah-tengah tu kan. Kita tahu dah kat tengah-tengah tu equilibrium kan, X sama kosong kan. Pergerakan kita ni umpama pergerakan complete. Kalau complete tu bermakna bersamaan dengan 390 darjah lah. 390 darjah. Bermakna setiap suku bahagian ini adalah bersamaan dengan 90 darjah. Bahagian bawah pun 90 darjah. Masa kod ni pun 90. So this section pun 90 darjah. This section pun 90 darjah. So satu complete oscillation akan jadi 390 darjah. Bermakna dia dah complete kat situ. Setakat ini dapat gambaran tak? Nampak. Okay, so kita tahu bahawa 90 darjah pi over 2 ini adalah sebenarnya 90 degree adalah pi over 2 radian. 90 degree adalah pi over 2 radian. Okay, dapat yang tu Asfar? Ya. Dapat. Okay, so katakan dia bagi rumus kat kita X sama dengan 4 sin 2 pi T plus pi over 2. So Asfar tengok sekarang. Rumus kita kalau ada beza tau. Kalau X sama dengan 4 sin 2 pi T. Sekejap. Silap pun saya. Dia ada perbezaan antara dua rumus ini. Kalau rumus yang ni, graf kita adalah graf fungsi sin. Betul tak Asfar? Betul. Fungsi sin kan? Okay. Bermakna untuk kes ini, graf kita bermula pada X sama dengan cos of. Tapi perasan tak Asfar? Yang ada lagi satu ni pi over 2. Mesti atas tu ada phase constant pi over 2. So pi over 2 plus 90 darjah. Plus 90 darjah. Jadi dia mula tang mana Asfar? Dia mula tang mana? Yang ni tak ada. So bila yang ni tak ada bermakna dia start pada equilibrium. Soalan yang ni. Tapi yang atas tu dia ada plus pi over 2. Plus pi over 2 tu bersamaan dengan 90 darjah. So tempat permulaan dia kat mana Asfar? Dekat Tambah ke kanan tau. Tambah ke kanan. dekat Tambah atas. ke kanan. Kalau pergerakan dia kiri kanan, bermakna dia mula yang ni kan? Dia ke kanan sebanyak 90 darjah. So kedudukan permulaan dia adalah pada amplitude. So ini T0 ini adalah pada X sama dengan amplitude A. Dia jadi graf cos Ya, kan? sebenarnya yang ni sebenarnya matematik dia, kita sebenarnya kalau kita tak nak tulis dalam fungsi sin, dia ada sebenarnya 4 cos 2 pi T. Dua-dua ni adalah benda yang sama. Nampak Yang ni. sama. Sebab sekarang sin omega T plus pi over 2 adalah sebenarnya cos omega T. Nampak. Okey. Thank you, Madam. Okey, sama. So tak ada apa-apa saya left nah? Tak ada kan? Madam. Ya saya. Kenapa Muzani? Omega tu 2 pi over T kan? Ya saya, betul. Omega sama 2 pi over T sama sahaja dengan kita belajar rotation sebelum ini. Konsep yang sama. Omega sama 2 pi over T. Unit dalam radian per second. Sama dengan chapter 8. Okay. Belum Muzani? Tadi macam Madam ada buat 2 pi saja. Oh ya ke? Kat mana? Mampu dah saya notasi salah ke? Kat mana Muzani? Saya kena check balik ke? Kat mana saya buat salah Muzani? Ni ada kan? Omega ada T kat situ. Ada T. Takat ni tak jumpa lagi lah. Sekejap saya cari sat. Biasalah kadang-kadang bila saya menulis ni, saya tulis tak lengkap. Yang ni ada lagi. Sini pun ada lagi. Ada? Ada je. Kenapa Madam buat 2 pi T bukannya 2 pi over T ke? Mana? Mana ni? Ni kah? Kat sini kah?
Ni ke? Tani ke Asma? Sini ke? Bukan. Asma jangan keliru. Ini adalah A sama dengan negatif A max sin omega T. Omega ni benda lain. T ini adalah pada time. Di mana omega ini adalah omega tang ni. Asma jangan tersalah dah Asma weh. Omega ni rumus dia adalah T di sini dengan T di sini adalah perkara yang berbeza. Dua T tu perkara yang berbeza. Mari saya tulis kat bawah lah Asma. Tak muat. Okey, sekejap. Okey, bukan Asma, sorry, Muzani. Salah panggil. Okey, Muzani, tengoklah. Rumus asas kita adalah X sama dengan A sin omega T. Bermakna X pada masa T. Di mana kalau saya sketch graf X pada masa T, dia akan menghasilkan nilai yang berbeza-beza dan di sini adalah nilai T besar. Omega ini adalah satu lagi perkara yang berbeza di mana rumus untuk omega ini adalah 2 pi bahagi dengan T besar. Di mana T besar ini adalah yang ini. Dua perkara yang berbeza Muzani. X pada masa T. Omega adalah 2 pi divided by T. T ini adalah time taken for one complete oscillation. Dua perkara yang berbeza. Omega adalah omega, T adalah T. Dan omega ini adalah 2 pi divided by T. Makin pening kamu Zani. Pening kamu Zani. Sekejap saya nak off record. Lama sangat saya record. Okay. Nanti